Zam, elok kan? Elok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ana? قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين إن شاء الله تعالى آمين. اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك. اللهم يا الله
Ni seolah-olah macam musannif orang kata bukan mengeluh, orang kata mengeluh, macam mana? Meluah, mendesah. Hai ya Allah, macam tu. Faham tak? Meluah macam merintih. Gitulah, ikutlah. Illa iza ta'allama, melainkan iza ta'allama, apabila belajarlah ia. Illa itu istisna mana? Istisna pada kata ta'allumuhu haramun. Tu yang sebelum tadi, sebelumnya kan kata apa? Wa ilman nujumi bimanzilatil marad fa ta'allumu haramun. Kan? Kita belajar ilmu nujum menepati apa, nak mengesan satu sakit ataupun ramalan gitu. Imam Zainul juga kata apa? Fa ta'allumu haramun. Belajarnya itu haram. Illa idza ta'allama, melainkan apabila belajarlah ia. Ia kembali kepada siapa? Man ke siapa? Dekat tu. Sebelum tu, tengok sebelum tu. Ha? An-Nas. Itulah siapa? Muslim. Apabila belajar ia muslim minan nujumi, daripada bintang-bintang, ilmu bintang, qadra ma yu'rafu bihi al-qiblatu wa awqatus salati fayajuzu zalik. Jawab dia, kalaulah dia ni belajar minan nujum, daripada ilmu falak, ilmu bintang-bintang ni, qadra ma yu'raf, belajar akan sekadar ataupun satu kadar, ma yu'rafu, kadar barang yang diketahui, bihi dengannya ma, al-kiblatu, oleh akan kiblat. Naib fa'al bagi yu'raf. Semalam kita dah kata lah, yu'raf nak fa'il kiblah boleh tak? Boleh. Sebab apa? Ada fasil, ada pencerai antara fa'il dan fa'il. Wa awqatus salati, dan waktu-waktu salat. Belajar ilmu bintang, belajar ilmu falak sekadar untuk mengetahui arah kiblat ataupun waktu-waktu solat. Jawab dia, fayajuzu zalik, maka harus oleh demikian. Zalik takdir lah situ. Harus oleh demikian apa? At-ta'allumu minan nujum qadra ma yu'rafu bihi al-qiblah wa awqatus salah. Mudah. Wa amma ta'allama ilmu tibbi fayajuzu, adapun belajar ia muslim ilmu tibbi, akan ilmu tib, ilmu perubatan, fayajuzu, maka harus. Li'annahu, kerana sungguhnya ilmu tib ni sababun minal asbab, satu sebab daripada sekalian sebab. Fayajuzu ta'allumuhu, maka harus belajarnya ilmu tib kasairil asbab, seperti sekalian sebab-sebab al-asbab dalam kata al-adawiyah, sebab-sebab perubatan. Boleh. Sebab apa harus? Faqad tadawan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sungguhnya telah berubatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi pernah berubat. Jadi belajar ilmu tib boleh. Wa qad hukiya, sungguhnya telah dihikayatkan an Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih, daripada Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat ke atasnya, annahu qal, berkata, sungguhnya Imam Syafi'i berkatalah ia, Imam Syafi'i qal, al-ilmu itu, al-ilmu situ maqul qaul, jumlah jadi maqul qaul. Maqul qaul tu apa? Yang dikatakan. Apa yang Imam Syafi'i kata? Al-ilmu ilmani, bermula ilmu tu ada dua jenis. Satu ilmu fiqhi, ilmu fiqhi. Okey, ilmu fiqhi bolehlah nak i'rab apa? Nak i'rab apa? Ha? Badal, khabar mubtada mahzuf. Dua-dua boleh. Kalau jadi badal, dia jadi badal bagi ilmani lah, iaitu dua ilmu. Dia kata ilmu itu ada dua jenis, iaitu yang pertama, jenis yang pertama apa? Ilmu fiqhi. Kalau jadi badal, ataupun jadi khabar mubtada' yang mahzuf, khabarun mubtada'un mahzuf, khabarun mubtada'in mahzuf.
khabar mubtada'in mahdhuf. Khabar mubtada'in khabar mubtada'in mahdhufin. Apa takdiru? Ahaduhuma ilmul fiqhi. Bermula salah satu daripada kedua ilmu tu apa? Ilmul fiqhi adalah ilmu fiqhi. Boleh? Ilmu fiqh lil adyani, ai li ma'rifatil adyan. Ilmu fiqh untuk mengetahui agama. Wa ilmu tibbi, dan ilmu tib atau bagi ilmu fiqh. Lil abdani, ai li ma'rifati ahwalil abdan, bagi mengetahui keadaan-keadaan badan, apa dia kata, anggota badan gitulah. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Wa ma wara, dan memula barang ma situ min al-fiqh, min ilmi al-fiqh wa ilmi tib situ. Wara'a ay siwa, selain dzalika, wa ma min al-ilmi wara'a dzalika siwa dzalika, selain daripada demikian apa? Ilmu fiqh dengan ilmu tib. Boleh tak muat? Lelaki depan sikit. Tak bawa spek. Nak duduk sini pun boleh. Wa ma wara dhalika, bermula ilmu wara'a siwa, selain demikian apa? Al-madhkur min al-ilmi al-fiqh wa ilmi at-tib. Apa? Bulghatu majlisin. Kata bulghah tu kesempurnaan majlis. Kita kata bukanlah asas bagi ilmu. Tu kesempurnaan, bukan yang utamalah. Wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsirul ilmi, okey, musannif nak terangkan ilmu itu apa, fiqh itu apa, betul tak? Sebab bab ni dia membahas berkenaan apa? Fi mahiyatil ilmi kan, wal fiqhi wa fadli, betul tak? Jadi wa amma tafsirul ilmi, adapun bermula tafsir ilmi, fahuwa, bermula ilmu tu apa? Sifatun, adalah satu sifat, yatajalla biha, yang jadi jelas, biha dengannya, dengan sebabnya, bisababiha, kembali kepada tilka sifah. Fa'al yatajalla tu jauh sekali tu, al-mazkur tu fa'il dia, yatajalla. Susunan tarkib macam ni. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla al-madhkuru biha, dengan sebabnya, dengan sebab sifat itu, liman qamat, bagi mereka yang qamat, yang ada, bagi mereka yang ada, hiya, oleh ia, oleh ia sifat tu, bihi, padanya, pada man. Ambil dulu dia punya rojok dengan tu. Ilmu adalah satu sifat yang jadi jelas oleh yang disebut itu, dengan sebab demikian sifat kan, jadi jelas tu bagi mereka yang ada ilmu padanya. Boleh? Tu ada ilmu padanya, maka jadi jelas. Boleh? Itu je maksud dia. Panjang pening. Wal fiqhu, dan fiqh, apa fiqh? Ma'rifatu daqa'iqil ilmi min naw'il ilaj. Fiqh adalah ma'rifatu daqa'iq, mengetahui yang dalam-dalam daripada ilmu. Ma'a naw'il ilajin, berserta jenis-jenis ilaj. Ilaj apa pencegahan. Kalau naw'i ilaj, sekejap tengok dalam apa yang dimaksudkan naw'i ilaj. Tak ada pula sebut maksud dia apa. Tak bertinggal dulu tu. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih. Abu Hanifah yang rahmat Allah Ta'ala tu atasnya, atas Abu Hanifah, al-fiqhu, bermula fiqh, ma'rifatun nafsi,
ma laha wa ma alaiha. Tu. Ni takrif daripada Abu Hanifah. Dia kata apa? Fiqh itu adalah ma'rifatun nafsi, mengetahui dirinya. Ma laha ay ma hasala laha minal khairi, perkara yang hasil baginya, bagi diri tu, minal khairi, daripada perkara kebaikan. Wa ma alaiha, dan wa ma hasala alaiha minasyarri. Wa ma hasala alaiha minasyarri, dan perkara yang hasil atasnya daripada keburukan. Itu fiqh. Wa qala, dan berkatalah ia Abu Hanifah juga, mal ilmu illa al amalu bihi. Jadi kalau kita tengok dia kata al fiqh tu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Kalau kita kata fiqh dengan ilmu, fiqh ni lagi dalam daripada ilmu. Sebab apa? Sebab fiqh ni apa? Ma'rifatu daqaiqil ilmi. Dia mengetahui, kalau kita ikut takrif ni lah, mengetahui secara mendalam. Kan? Ni rasa tak daripada lorah je ni. Wa qala, dia berkatalah Abu Hanifah, panas. Mal ilmu, tiadalah ilmu itu illal amalu bihi, melainkan beramal dengannya ilmu. Itu Imam Abu Hanifah kata apa? Tiadalah ilmu melainkan dengan beramal dengannya. Itu biasa kita dengar pepatah kata kan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tak ada buah, kan? Manfaatnya kurang, tak ada. Wal amalu, tu biasa dalam mata zubat apa sebut? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maksud wa kullu man bi ghairi tu dah. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Tu Ibn Ruslan sebut di dalam matan Zubat apa? Al-ilmu wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, setiap mereka yang tiada ilmu beramal. Tak ada ilmu tapi beramal. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. A'maluhu, amalan-amalan mereka, mardudatun ditolak, la tuqbalu tidak diterima. Tu. Lepas tu fa'alimun, maka bermula orang alim tu, bi'ilmihi, dengan ilmunya orang alim tu, lam ya'malan, tak beramal ia, mu'adzabun, diazab ia, min qabli ubadil wasan, daripada sebelum orang yang menyembah berhala. Tu bahaya tu. Jadi orang alim tak beramal dengan ilmu dia, bahaya. Banyaklah kalau kita tengok dalam ayat Quran pun ada disebut orang yang ada ilmu tapi tidak beramal, semua tu banyak. Wal amalu bihi, bermula beramal dengannya, dengan ilmu. Macam mana beramal dengan ilmu? Tarkul ajil lil ajil. Ni Imam Abu Hanifah kata apa? Beramal dengan ilmu, macam mana beramal dengan ilmu? Wal amalu bihi, bermula beramal dengan ilmu. Tarkul ajil, meninggalkan al-ajil. Dalam disebut al-ajil ay ad-dunya wal ishtighalu wal ishtighali bi umuriha. Itu lil ajil apa? Li tahsilil akhirati ay al-jannah wa ma fiha min ad-darajat. Apa beramal dengan ilmu? Macam mana beramal ilmu? Imam Abu Hanifah kata apa? Wal amalu bil ilmi tarkul ajil, tinggalkan dunia, lil ajil, bagi akhirat. Dalam disebut id la yumkinu tahsiluhuma ma'an, kerana tidak boleh hasil keduanya, dunia dengan akhirat dunia dengan akhirat berserta, tak boleh. Sebab balik annahuma diddani, kerana keduanya tu saling berlawanan. Boleh? Tu
wal akhirah abadiyatun. Bermula akhirat itu abadiyah, kekal. Baqiyatun samalah. Fayalzamu, maka lazimlah, wajiblah, tarkul fani li ajlil baqi, maka wajiblah kita tinggalkan yang binasa, kan, li ajlil baqi, kerana yang kekal. Tu. Jadi Abu Hanifah kata cara beramal dengan ilmu apa? Meninggalkan dunia, lepas tu ambil akhirat. Tu. Sebab apa kena tinggalkan dunia, ambil akhirat? Sebab keduanya tidak boleh berhimpun. Tu. Maka lazimlah kita meninggalkan al-fani, kan? Lepas tu kita tinggal al-fani sebab apa? Li ajli baqi, sebab kita nak yang al-baqi, yang kekal tu. Tinggal tu macam mana? Tinggal semua. Aku nak jalan kaki lah, pergi kelas, tak nak naik bas. Aku tinggal semualah. Aku pakai singlet je pergi kelas, kan? Tinggal semua dunia. Handphone tak pula, sedekah lah kat amu-amu tepi ni, tak kisah. Macam tu ke? Tak. Tengok, bayam bari lil insani, nanti dia akan sebut, maka segialah, sepatutnya lah, lil insani, bagi manusia tu, alla yaghfala, bahawa tidak lalai, yaghfal ay tarakahu, atau wasaha anhu, lalai ataupun lupa oleh insan an nafsihi, daripada dirinya, diri insan, wa ma yanfa'uha, dan apa yang fa'uha, memberi manfaat oleh ma, akannya akan nafsi, nafsahu lah. Itu boleh. Ma situ minat ta'ah wal ibadah, ambil dulu. Wa ma minal fawahish wal munkarat, ma bayan bagi ma apa? Minal fawahish wal munkarat, yadurruha, yang memudarat oleh ma, akannya akan nafsahu, fi awaliha, pada awalnya, awal nafsa, awaliha, apa ni, fi awalaha wa akharaha. Tu pada awal-awalnya diri nafsihi tu, wa akharaha, wa akhiraha, dan akhirnya akhir nafsu. Itu. Fayastajlibu, maka hendaklah menarik ia muslim, ma minas sawab wal hasanat, ma bayan situ, minas sawab wal hasanat, yang fa'uha, yang bermanfaat oleh ma, akannya akan nafsahu, wa yajtanibu, dan menjauhilah ia muslim, ma yadurruha, akan barang yang ma minal ismi was sayyiat, yadurruha, yang memudaratlah oleh ma, akannya akan nafsahu. Ambil dulu. Kaila, supaya tidak, yakunu aqluhu, adalah akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya, hujjatan alaihi, jadi hujjah atasnya, faizdada uqubatan, maka bertambahlah, saya bertambahlah uqubah, nisbah, apa kata? Nisbah hukuman. Na'udzubillahi min sakhatiha, kami berlindung dengan Allah Ta'ala, min sakhatihi, daripada kemarahannya Allah Ta'ala, wa iqabihi, dan hukumannya Allah Ta'ala. Tengok, jadi kata apa? Ilmu, tiadalah ilmu tu melainkan kita kena beramal dengan ilmu. Bermula beramal dengan ilmu tu macam mana? Tarkul ajil lil ajil, meninggalkan dunia, kan, kerana untuk menghasilkan akhirat. Maka sepatutnya bagi manusia ni, dia tidak lalai daripada diri dia, kan? Dia tak lalai, maknanya dia kena tahu apa yang bermanfaat bagi diri dia, apa yang mudarat bagi diri dia, kan? Apa yang, itulah orang kata, apa yang bermanfaat daripada taat, ibadat, kan? Apa yang mudarat bagi diri dia daripada fawahish dengan sayiat, kan? Pada awalnya dan akhirnya, kan? Jadi maka bila macam tu, maka hendaklah menarik oleh muslim tu ma yang fa'uha, barang ataupun perkara-perkara, pahala-pahala atau perkara-perkara elok yang memberi manfaat oleh muslim, oleh ma tu akan diri muslim tu, dan menjauhkan menjauhkan muslim tu daripada perkara yang memudaratkan dia. Tu macam tak ada mood sebab panas sangat.
Nak minum apa? Panaslah, buka tingkap tu boleh? Buka lah, tak payahkan mic. Kata apa? Jadi Muslim ni dia tak boleh lalai daripada diri dia tu. Dia tak boleh tinggal daripada diri dia tu. Maknanya dia kena sentiasa berjaga-jaga, sentiasa ambil cakna perkara-perkara yang memberi manfaat pada diri dia, perkara yang beri mudarat diri dia. Sebab apa? Supaya tidak jadilah akal dan ilmu dia tu jadi hujah atas dia satu hari nanti. Tu. Orang alim tak beramal dengan ilmu dia, ilmu tu akan jadi hujah. Boleh? Itu. Bila ilmu jadi hujah, bila ilmu tu jadi hujah, fayazdada uqubah, maka bertambahlah hukuman Allah Taala. Nauzubillah min sakhati wa iqabi. Wa qad warada fi manaqibi. Jadi kita kata tarkun ajilil ajil sini, meninggalkan dunia kerana tahsil akhirat sini, bukan kita tinggal semua. Bukan kita tinggal semua, tapi orang kata apa? Ambil, maknanya akhirat tu dunia tu tak mengganggu diri kita. Boleh? Orang kata zuhud lah, macam zuhud. Bukan kita zuhud tinggal semua, tak. Cuma kita zuhud tu, kita pakai harta tu, jangan sampai harta tu mengganggu dalam hati kita. Tu zuhud. Tak payah depan sangat. Pusing. Boleh? Sebab apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Tu. Dunia tu mazra'ah, tempat cucuk tanam, ladang untuk akhirat. Tak kena tak? Untuk akhirat. Tu. Tak apa, tak kisah sangat. Dunia tu mazra'atul akhirah. Sebab apa? Tengok macam hadis Nabi sebut dalam hadis apa? Yang tu yang kita sebut dulu. Iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa salas sadaqatin jariyah. Tu. Aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin salihin yad'ulah. Kan? Kadang benda dunia tu boleh jadi tempat atau boleh jadi tempat cucuk tanam untuk akhirat. Hasilnya kita ambil di akhirat, ataupun kita kata dunia ni jadi jambatan untuk akhirat, masuk ke syurga. Faham? Ada duit sedekah, ada duit wakaf, benda dunia, tapi boleh jadi jambatan kita untuk masuk ke syurga Allah. Betul tak? Macam tu juga ilmu. Kan? Kita belajar, mengajar orang beri manfaat kepada orang yang lain. Kan? Betul tak? Contoh paling senang sekali, sedekah lah. Tu, sedekah. Contoh, ni aku ajar. Dulu kalau kami ngaji dulu, kadang ustaz dah ada macam tempat-tempat kitab lah. Mat, mau cari mat kitab ni dekat Masjid India semua apa semua. Tak apa, kita carilah kitab yang ustaz nak baca lah, baca untuk belajar. Jadi kita ada duit, kita beli pakai duit kita dulu. Kemudian kita tak dengar. Kemudian kita hadiahkan kepada guru kita. Faham tak? Hadiahkan kepada guru. Duit tu dunia, betul tak? Tapi dia jadi mazra'ah akhirah. Kita beli kitab guna duit kita. Kitab tu kita hadiah kepada guru. Kemudian guru baca kitab tu, kan? Guru baca kitab tu kepada anak murid. Anak murid dapat ilmu dengan sebab guru baca kitab yang kita beli. Betul? Kemudian anak murid kita dapat ilmu. Kemudian anak murid kita sampaikan. Betul tak? Tu. Senang je nak buat pahala. Tak susah pun. Belikan kitab ataupun belikan pen. Kan ada pen yang mahal tu kan. Beli. Budak-budak duk berebut belikan pen. Ustaz pakai dobit.
Kemudian ustaz mengajar dalam kelas, baca guna dompet yang dia tulis tu. Dapat pahala siapa? Siapa yang beli, betul tak? Senang je nak dapat pahala ni. Tu je. Cuma cerdik lah. Tu kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni jadi tempat cucuk tanam, hasil dia kita tuai di akhirat nanti. Tu. Dulu adalah masuk budak-budak ni ada juga yang berebut beli kitab tu ustaz. Jadi ustaz, okey, contoh kitab ni dia nak pakai, dia dobet lah. Dobet kita, contoh Dayak belikan kitab ni. Dobet. Kemudian ustaz baca kepada budak-budak. Dayak dapat pahala, betul tak? Dapat pahala sebab dia hadiahkan kitab tu. Budak-budak pun dapat ilmu dengan sebab ustaz baca kitab yang dihadiahkan. Kemudian bersambung macam tu kan. Dapat hasil manfaat tu berterusan. Tu bukan kita kata kita tinggalkan dunia semua, tak. Ambil juga dunia, tapi jadikan dunia tu mazra'atul akhirah, ataupun jadikan dunia tu jambatan kita untuk sampai ke syurga Allah. Tu habis. Mana? Waqad warada, sungguhnya telah datang fi manaqibi, di dalam manaqib ni, manaqibil ilmi. Manaqib ni orang kata pujian. Kalau kita manaqib kan ada manaqib Syekh ni, Syekh Abdul Qadir, manaqib tu pujian-pujian berkenaan Syekh kan. Manaqib sahabat, manaqib tu. Manaqib ni kita pujian. Manaqibil ilmi, pujian terhadap ilmu, wa fadailihi, dan fadilat ilmu. Ayatun, ada beberapa ayat telah datang oleh beberapa ayatun fa'il fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Adalah datang ayat di dalam Quran, beberapa ayat menceritakan berkenaan kelebihan ilmu dan pujian terhadap ilmu. Wa akhbarun sahihun, atau pada ayatun itu. Dan datang juga hadis-hadisnya sahihatun, ahadisun sahihatun masyhuratun, hadis-hadis yang sahih hadis-hadis sahih yang menceritakan berkenaan manaqib ilmu, kelebihan ilmu, muji pada ilmu, kelebihan ilmu ada. Lam nashtaghil bi zikriha kay la yatul alkitab. Tu lam nashtaghil, kami tak sibuk lah bi zikriha, dengan sebut-sebutnya di sini. Sebut apa? Akhbar sahih, ayat sini semualah al-madhkurah, bi zikra al-madhkurah min apa? Min ayat wa akhbar sahih masyhurah. Kami tak sibuk lah nak sebut kat sini. Sebab apa? Kay la yatul alkitab, supaya tidak panjang oleh kitab. Lama kan, habis 3 tahun. Pedoman pun setahun. Ni kan lama pula nanti habis. Tapi kalau nak cari juga dekat mana? Tanya ada dalam kitab besar, nama kitabnya Jami' Bayani Ilmi. Jami'u Bayani Ilmi wa Fadlihi. Jami'u Bayani Ilmi wa Fadlihi, Ibni Abdul Bar. Kitab Ibni Abdul Bar, wafat tahun 1771 Masihi. Baru ni. Ibn Abdul Bar ni dia ahli fiqh. Asalnya dia bermazhab Zahiri, kemudian dia beralih kepada mazhab Maliki. Tengok, boleh carilah PDF dia. Dalam bawah tu ada sebut juga sikit. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turqil jannah. Tu panjang hadisnya. Yang biasa kita ni apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Tu. Pegang tu je. Orang menuntut ilmu, Allah Ta'ala sahalallahu tariqan ilal jannah, pemudahkan dia jalan-jalan ke syurga. Kalau Allah mudahkan mana? Ke akhirat nanti ke? Kan? Ke akhirat lah. Mungkin Allah Ta'ala mudahkan di mahsyar, ataupun Allah Ta'ala mudahkan di sirat nanti, kan? Atau Allah Ta'ala mudahkan kita bertemu Nabi di pada mahsyar. Kan nanti kan manusia tu ramai nak cari Nabi. Aku ada salah dengan Zakwan ni, cari mana Zakwan. Susah betul tak? Ni daripada zaman Nabi Adam tu sampai sekarang semua berkumpul itu. Ni dalam kelas ni pun nak cari Mio pun tak. Mana Mio lagi pada mahsyar nanti. Habis. Faslun fi halit ta'allumi. Sorry. Pukul berapa? 10. Okey. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Faslun, ini satu fasal fi bayanin niyah, pada nak menerangkan berkenaan niat. Fi halit ta'allumi, hala kauniha fi halit ta'allumi,
hal keadaan niat situ fi halit ta'lumi, niat pada ketika belajar. Dia nak cerita pasal niat ketika belajar. Thumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian la budda, mestilah lahu baginya muslim, minan niyati, daripada berniat ataupun daripada niat fi zamani ta'allumil ilmi, pada masa belajar ilmu. Ta'allumil ilmi ay allati hasalat apa kau sorry sila ta'allumil ilmi, pada masa belajar ilmu. Kenapa dia kena niat ketika masa belajar ilmu? Izin niyatu, kerana niat hiyal aslu, bermula ia niat situ al aslu adalah asal fi jami'il ahwal. Boleh i'rab belaka lah. Hiya tu boleh jadi domain fasl. Faedah domain fasli apa kita sebut semalam? 3. 1, taksis, takkid, lepasnya pasti khabar. Jadi kalau kita kata hiya dhamirul fasli, al aslu situ khabar, ataupun hiya jadi mubtada' sani, al aslu jadi khabar lil mubtada' sani, jumlah ismiyah jadi khabar bagi niyah mubtada' awal. Boleh? Mudah je tu. Al aslu fi jamil ahwal, kerana niat itu adalah asal atau asas pokok fi jamil ahwal, pada sekalian kelakuan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kerana sabdanya alaihi salatu wassalam, selawat dan salam nazilatani alaihi, tu ala takluk jadi khabar muqaddam, as-salatu mubtada'. Tak adalah nazilatani turun selawat dan salam keduanya, nazilatani turun kedua, selawat dan salam turun keduanya alaihi ala rasul. Al-a'malu bin niyati, tu tak tahulah di riwayat hadis yang pakai al-a'mal. Biasa kita jumpa innamal a'malu bin niyat, betul tak? Allah alam, tak tahu, tak pakar buat hadis. Al-a'malu bin niyat, kalau biasa kita jumpa innamal a'malu bin niyati. Ke ada nuskah lain yang tulis innamal? Ada? Ada tulis nama. Maknanya lain ada innama. La'ala sawab innamal a'malu binniyat lah. Takut dia gugur innama itu. Tapi wallahu alam ada ke tak riwayat yang hadis yang al-amalu binniyat tak ada innama? Tak tahu. Kalau tak ada inama, tapi ini ada binniyati. Mana innamal a'malu binniyati, la'alla sawab innamal a'malu binniyati. Itu hadisun sahihun, khabar mubtada' mahzuf, ai hadza hadisun sahihun. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Jadi innama a'malu binniyat ni kisah dia, innamal a'malu binniyati, betul? Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi, hijratu ila Allah wa rasulihi, betul tak? Jadi kisah dia, ada seorang sahabat nama dia apa? Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Dia Ar-Rumi tu bukan dia orang Rom, tak. Dia orang Arab. Tapi ayah dia dulu, ayah beliau pernah jadi hamba orang Rom. Jadi namanya Suhaib Ar-Rumi. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni dia dulu seorang hamba. Seorang hamba. Kemudian hamba ni tak ada apa lah, tapi dengan berkat kegigihan dia, usaha dia, kan, dia bekerja, dan akhir sekali dia ni bebas, kan, mungkin dengan bayaran apa, dia bebas daripada menjadi hamba. Kemudian tiba seruan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Bila dia dengar seruan Nabi hijrah ke Madinah, dia pun nak pergilah. Dia dah kaya tentu waktu tu. Waktu dulu ialah dia seorang hamba, seorang yang hina.
Kemudian dia bekerja sehingga dia berharta dan dia pun merdeka. Kemudian bila Nabi seru untuk berhijrah ke Madinah, dia pun nak pergi, nak bawa lah harta dia tu. Kemudian datanglah kafir-kafir Quraisy ni, dia kata, Suhaib, kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak hijrah ikut Nabi kan. Kemudian dia kata, oh, dulu kau ni seorang hamba yang hina, yang tak ada apa-apa. Betul lah, tak ada apa-apa kan? Kau pun berjaya, kau sekarang ni pun sebab kami bagi harta kat kau, macam tu katanya tu. Kemudian Suhaib tanya, okey, apa yang menghalang aku daripada aku boleh beja kepada Nabi? Sebab harta ni? Lepas tu yang kafir Quraisy kata, ya sebab harta. Kemudian Suhaib ni tinggalkan semua. Tu. Jadi hadis tu tertuju kepada Suhaib. Bukanlah tertuju maknanya umum jugalah, tapi sebab dia Suhaib Ar-Rumi. Dia tinggal semua. Tinggal. Kemudian diikutlah secara tak ada apa, kosong. Kemudian ada juga sahabat yang dia berhijrah sebab apa? Sebab perempuan yang dia nak nikah tu, perempuan tu berhijrah ikut Nabi, jadi dia pun ikut. Jadi fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fahijratuhu ila ma fahijratuhu ila ma hajara. Maka hijratu di dunia aw imnaati yang kiha fahijratuhu ila ma hajara. Tu fahijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia tu dapatlah apa yang sebab dia pergi hijrah tu. Sebab nak kahwin, dapat kahwin. Betul tak? Ikut perempuan tu sampai Madinah, dapat kahwin. Tapi Suhaib tu dapat apa? Sebab nak redha Allah Ta'ala. Dia tinggal sebab apa? Sebab nak redha Allah Ta'ala, ikut Nabi. Padahal dia dah kaya, dia boleh je nak stay kat Mekah tu, betul tak? Tapi sebab dia nak Allah Ta'ala, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Habis. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyaklah, kam khabariyah lah, kam min amalin, berapa banyaklah, min amalin, daripada amalan, yutasawwaru bi surati a'malid dunya, yang dirupakan dengan rupa amalan dunia, wa yasiru, dan jadilah ia amalan yang dirupa dengan rupa amalan dunia ni, bi husnin niyah, dengan sebab niatnya ni, min a'malil akhirah, min ta'alluq kepada yasir, jadilah dia jadi daripada a'malil akhirah. Nabi kata apa? Berapa banyaklah amalan yang nampak rupanya seperti amalan dunia, tapi jadi dia tu jadi amalan akhirah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ni yang tu. Antaranya apa? Kita kata tidur ni amalan dunia, ataupun bekerja, tapi dia akan jadi amalan akhirat dengan sebab apa? Dengan sebab niat. Aku kerja sebab apa? Nak bagi nafkah kat anak aku, nak bagi nafkah dekat bini aku. Kerja saja je. Contoh kita bujang, tak ada keluarga. Aku bekerja untuk apa? Aku nak bagi duit kat mak ayah aku, aku nak sedekah. Kerja kita tak sia-sia. Tu penting niat. Betul tak? Tu. Wa kam min amalin yatasawwaru, dan berapa banyaklah min amalin, daripada amalan, yutasawwaru, yang dirupakan dengan rupa a'malil akhirah, daripada amalan-amalan akhirat, summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah, kemudian jadilah ia amalan yang nampak macam amalan akhirat. Jadi apa? Min a'malid dunya, daripada amalan dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab su'il niyyah, tak elok niat. Belajar sebab apa? Sebab nak berdebat. Muskilah, aku kena belajar ni, banyak orang aku nak kena lawan ni. Tu su'il niyyah. Aku kena belajar ni sebab apa? Sebab aku nak jadi masyhur. Aku kalau boleh nak mengajar tu 3,000 orang datang. Kepala otak dia awal-awal niat macam tu. Aku nak kena belajar ni sebab aku nak orang panggil aku ustaz. Aku nak kena belajar betul-betul ni, nak jadi ustaz ni, biar orang, bila aku datang, orang berdiri, orang hormat aku. Tu su'in niyyah. Nampak seperti amalan akhirat, tapi rupanya jadi dia seperti amalan dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab su'in niyyah. Tak dapat apa, lagi pula dapat dosa. Kalau amalan dunia saja tak dapat apa, tak apa, ni tambah lagi buat dosa. Wa yang bagi, dan sepatutnya ayyanwiyah, bahawa berniatlah orang yang belajar itu bisu'in niyyah ni. Sebab dalam dia sebut, tengok, su'in niyyah ay kal a'malil lati fa'al
bisu'in niyat ay kal a'mali allati fa'alta ala wajhi riya. Kal a'mali allati fa'alta ala wajhi riya, seperti amalan-amalan yang engkau buat atas wajah riya. Ikutlah kau buat apa, kau share faedah, fawaid ke, kan, kau bagi talk kat orang ke, kau mengajar orang ke, tapi ada riak tu. Nampak macam benda-benda akhirat betul, menyampaikan ilmu, kan, supaya orang hilang kejahilan tu hilang, betul tak? Kita kongsi ilmu, kan, kita nak dakwah apa, nak bersedekah, tapi bila ada riak tu maka rosak, betul tak? Itu zaman sekarang ni susah, sebi orang kata tak, wallah alam, tu antara diri dia sendirilah dengan Tuhan, kan? Tapi Nabi dia kata tak, ada juga amalan yang akhirat, tapi nampak macam amalan akhirat, tapi dia jadi amalan dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab su'in niyah, keamalan dunia, lagi pula berdosa. Wa yanbaghi an yanwiyal muta'allim, dan sepatutnya bahawa berniat ia muta'allim, orang yang belajar, bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu itu, niat apa? Ridallahi ta'ala, akan ridha Allah Ta'ala, ay tahsila ridallah, niat akan tahsila ridallah, hasil ridha Allah Ta'ala, wad daral akhirati, atau bagi ridha, dan niat akan negeri akhirat, selamat di negeri akhirat, wa izalatal jahli, dan menghilangkan kejahilan, an nafsihi, daripada dirinya, diri talib situlah, atau muta'allim, wa an sa'iril juhali, dan daripada sekalian juhal, sekalian orang-orang bodoh, ai bita'limihim al-ilma. Tu an sa'iril juhal ai bita'limihim al-ilma, hilang kejahilan daripada diri sendiri, hilang kejahilan daripada sekalian orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang jahil, bita'limihim, dengan mengajar mereka al-ilma, akan ilmu. Tu niat yang sepatutnya. Imam Zanuji kata apa? Sepatutnya penuntut ilmu tu kena niat apa? Satu, first kali dia sebab apa? Redha Allah. Tu, redha Allah. Tu kita kata setiap hari tajdid niat, buat tak? Sebut tajdid niat, buat tak? Sebut sedap tajdid niat, buat ke tak? Tu. Ke kita belajar ni tak ada nak niat apa? Apa tujuan kau belajar? Apa tujuan kau belajar? Kita macam sibuk, belajar, nak lulus, belajar nak lulus. Husnul niat ke su'in niat tu? Aku kena belajar betul-betul lah, sebab aku nak jadi pegawai tertinggi JAIS. Tapi kalau ada tujuan baik tak apa. Kalau tujuan tak elok tu tak boleh lah. Yang pertama sekali Imam Zanuji sebut apa? Redha Allah Ta'ala. Tu redha Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ilmu ni dah banyak kali sebut, di dalam kitab sebut dah, ilmu ini adalah, belajar ni adalah antara seafdal amal. Jadi redha Allah Ta'ala boleh ada di situ, betul tak? Boleh jadi, bukan boleh jadi, memang akan ada insya-Allah. Tapi tengoklah niat kita apa. Kalau niat ni kerana dunia, sekarang ustaz-ustaz kaya, ustaz-ustaz semua vampire. Tak ada zaman-zaman Avanza tu, Ustazah Kafah tu. Naik van Avanza ramai anak 13 orang, tu Ustazah Kafah. Sekarang ustaz-ustaz vampire. Semua tengok, ustaz-ustaz sekarang kaya ni. Kalau ceramah tu beratus-ratus. Ceramah ke masjid dapat berapa? First time dulu first time pergi dapat 100.5. Ni ustaz ada hadiah sikit. Aku dah tahu ada hadiah. Ni su'iniyah ni. Teguklah. Nabi dah kata nampak macam amalan akhirat, tapi amalan dunia. Sebab apa? Su'iniyah. Su'iniyah. Jadi bila dapat buka 100.5, cakap setengah jam bla 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 bla. Faham tak pakcik? Macam aku ajar korang, macam tu lah aku ajar pakcik tu. Kawan aku dia ceramah agak lah.
saja, first time dia nak tengok. Lepas tu kata, entah kalau ceramah janganlah duk tanya faham tak pakcik, faham tak pakcik. Orang tua ni lain macam sikit lagi-lagi orang kaya ni aspek orang kampung pakcik tu dia bagus dia depan ni, faham tak pakcik, muka macam tak faham ke, muka macam tak faham, faham tak, macam tu, faham tak. 1.5 jam tu yang apa kata cedai-cedai yang ustaz-ustaz tak powernya lah, kongsilah tengah menghadap sini tak apa. Faham tak? Tu kalau ustaz-ustaz yang ni yang lagi famous, doktor, mufti, berapa? Mau 1,000. Tu. Jadi bergantung pada hati kita. Kalau kita belajar sebab apa? Aku nak jadi ustaz. Aku belajar Mesir, biarlah balik aku ada title Mesir. Saya ni pelajar Al-Azhar, bukan Al-Azhar. Ustaz mengajar dekat masjid. Jangan bangga sangatlah. Kat Malaysia dah berlambak lepasan Azhar. Rata-rata yang mengajar semua Ustaz Azhar semua. Ustaz belajar Azhar. Tu niat kita belajar sebab apa? Sebab apa korang datang Mesir? Sebab apa? Okey, awal-awal korang datang Mesir sebab apa? Sebelum korang tahu kita kena belajar cari ridha Allah Ta'ala, datang Mesir sebab apa? Belajar universiti sebab apa? Tu terpaksa, tu lagi teruk, terpaksa. Tu cuba korang fikir, aku datang Mesir, dulu aku ni apa datang Mesir? Kadang setengah orang datang Mesir, kawan-kawan, kau pergi Mesir? Okey, tak apalah, aku pergi Mesir. Macam tak ada tujuan hidup, pergi je lah. Tengok dah habis lah belajar. Lepas tu tak tahu nak buat apa apply JAIS lah, kerja JAIS. Tak masalah, baguslah nak kerja JAIS ke apa. Jangan jadi pelakon sudah. Tiba Nuzul Azam jadi pelakon. Kan pelik tu. Belajar yang bagi li talabil ilmi kan. Niat apa? Niat redha Allah, tiba-tiba je pelakon. Jadi yang pertama sekali, perlunya penuntut ilmu, orang yang belajar tu ni apa? Redha Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita nak selamat ke akhirat tu redha Allah je. Dah banyak kali ulang, dah penat nak ulang. Redha Allah tu je yang selamatkan kita ke akhirat. Betul? Jadi antaranya apa? Ilmu. Bila ada ilmu, beramal. Tu ada ilmu, beramal, ikutlah. Tinggalkan benda, beramal tu sasalah masuk banyak, meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang makruh, buat perkara yang sunat semua tu, betul tak? Tu kalau kita tak belajar, beramal tak terima pula, betul? Macam Ibn Ruslan sebut tadi, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu, kan? Fa alimun bi ilmi lam ya'mal mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Tu orang tak ada ilmu, beramal tak ni pula. Jadi kita belajarlah. Kemudian kena perbetulkan niat. Belajar sebab apa? Sebab redha Allah Ta'ala. Jadi kita kata tak tentu juga. Kadang redha Allah Ta'ala ni ada pada mana-mana, kan? Seperti mana kisah seorang wanita beri minum kepada seekor anjing, betul tak? Usaha dia tu turun dalam perigi tu, isi air dalam kasut dia tu, bagi anjing minum. Allah Ta'ala redha usaha dia. Ikutlah. Kau bagi minum anak anjing ke kat bawah rumah tu, kan Mesir ni susah nak dapat air, betul tak? Kalau kita Malaysia ada hujan, anjing boleh minum kan. Kadang-kadang anjing tu dah harga ke dia apa kan, kita pun baiklah bagi minum kan. Jadi macam perempuan tu bagi minum anjing tu, apa pahala? Kau Allah Ta'ala redha, tiba-tiba kau kawan kau cakap, Zam, merah baju kau aku basuhkan. Kau situ redha Allah Ta'ala itu. Betul tak? Tu kau datang berpanas-panas pergi belajar, jauh jalan, datang kelas panas, berpeluh-peluh lagi, berbau-bau lagi, bau kawan, bau member, betul tak? Campur-campur. Kok situ redha Allah Ta'ala, mana kita tahu, betul tak? Jadi kita atas dunia ni apa? Cari redha Allah Ta'ala je. Tu. Yang kedua, daral akhirah. Daral akhirah, negeri akhirat. Kita nak selamat. Jadi disusun ni ikut susunan lah. Niat redha Allah Ta'ala, kemudian niat daral akhirah, kita selamat di negeri akhirat, di syurga, kita masuk syurga jauh daripada neraka. Kemudian wa izalatal jahli, dan menghilangkan kejahilan.
menghilangkan kejahilan daripada diri dan daripada sekalian orang yang tidak tahu. Tu. Ada satu perkataan daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Al-ilmu, bermula ilmu tu la ya'diluhu, tidak dapat menandingi akan ilmu syai'un, oleh sesuatu pun. Nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Sesuatu pun, mana-mana benda. Kalau kita kata syai'un tu satu benda, betul tak? Tapi kita terjemah sesuatu, kita kata sesuatu pun, mana-mana benda tak boleh nak menandingi ilmu. Faham tak? Syai'un tu jadi makna umum. Nakirah yang duduk dalam siyak ataupun halaman nafi memberi faedah umum. Tu. Al-ilmu, bermula ilmu, la ya'diluhu, kata Imam Ahmad, al-ilmu, bermula ilmu, la ya'diluhu, tidak dapat menandingi hu, akan ilmu tu, syai'un, oleh sesuatu pun. Bila mana tak dapat menandingi? Liman sahhat niyatuhu, bagi seseorang yang sahhat, yang sahlah niat dia, betul niat dia. Bila seorang belajar menuntut ilmu, sah niat dia, betul niat dia, benda lain tak boleh nak lawan. Tu. Kemudian ditanyalah pada Imam Ahmad, macam mana sahih niat tu? Kemudian Imam Ahmad jawab apa? Yanwi raf'al jahli anhu wa an ghairihi. Yanwi, berniat ia, raf'al jahli, mengangkat kejahilan, anhu, daripada dirinya, wa an ghairihi, daripada lainnya. Tu niat tu. Kita niat cukup niat. Imam Ahmad kata apa? Kita niat untuk hilangkan kejahilan kita, niat untuk hilangkan kejahilan orang di sekeliling kita, anak-anak murid kita, ikutlah pelajar-pelajar kita. Itu dah dikata, dah termasuk dah dalam kata Imam Ahmad apa? Al-ilmu la ya'dilu syai'un lima sahhat niyatuhu. Tu. Kemudian sepatutnya juga orang yang belajar ini niat apa? Ihya ad-din, menghidupkan agama, wa ibqa al-islami, dan mengekalkan agama Islam. Boleh niat, aku belajar ni kena niat. Sebab apa? Sekarang orang-orang yang jadi menteri agama, contohlah orang menteri agama ni orang fasik ni, orang yang tak layak, kan? Orang yang jadi mufti, contoh, orang yang tak layak. Orang yang jadi kerja agama, jabatan agama, orang yang tak layak. Jadi kita niat belajar tu supaya kita boleh ihya al-din ataupun ibqa al-islam. Ikutlah, aku belajar sungguh-sungguh supaya aku jadi menteri besar pula, menteri agama, supaya aku boleh perjuangkan agama dengan benar. Kalau dulu kan mengangut adalah usaha menteri agama, tapi berbezalah dengan menteri agama yang sekarang. Alhamdulillah lah. Tu. Fa inna ibqa al-islam, sungguhnya orang yang nak mengekalkan agama Islam ni, bil ilmi, kainun bil ilmi, adalah dengan ilmu. Nak tegakkan agama Islam, dulu tak ngaji, datang azhar tengok Korea je kan, tengok kartun je kerja, pergi jalan sini, pergi jalan sana, selfie sini, selfie sana, betul tak? Balik tiba nak ibqa Islam, aku nak jadi ibqa Islam, nak perjuangkan Islam. Mengaji tak ke mana-mana, duduk rumah termenung, tengok padang pasir tengok dia, tengok kipas pusing, kipas tengok dia tak bergerak. Faham tak? Lepas tu tiba-tiba nak menegakkan Islam, nak mengekalkan Islam, tak boleh lah. Sebab apa? Fa inna ibqa al-islam bil ilmi. Imam Zanuji kata apa? Imam Zanuji kata nak ibqa Islam ni kena dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Dan tidak sah juga zuhud wa taqwa, dan taqwa ma'al jahli. Orang tu kita kata orang tu jahil, lepas tu kata dia ni zuhud lah, kan, dia takwa. Tak sah kita nak kata dia ni zuhud dan takwa beserta dia ni jahil. Kena ada ilmu macam mana zuhud yang sebenar, macam mana takwa yang sebenar. Tu. Wa ansyada Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin sahibul hidayah
syi'ran li ba'dihim. Ansyada syekhu, telah menasyidlah, membaca syair, menasyidlah oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin, tu badal semua, Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah. Sahibul Hidayah tu sahib tuan punya kitab Al-Hidayah. Kitab Hidayah tu kitab fiqh Hanafi. Siapa sini? Syekh Imam Ajal Burhanuddin. Sini kena kepada Imam Abu Hasan Ali bin Abi Bakar Al-Murghinani. Boleh, Al-Murghinani. Dia ni faqih zaman dia lah. Jadi Syekh Al-Imam Abu Hasan Ali bin Abi Bakar Al-Murghinani ni, dia menasyidkan satu syair, syi'ran akan satu syair li ba'dihim, bagi sebahagian daripada mereka. Maksud dia bagi pelajar lah, sebahagian penuntut ilmu. Apa dia punya syair? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Tu sedap lah. Apalah tu syair dia. Fasadun kabirun, bermula kerosakan yang besar. Alimun mutahattikun, satu kerosakan yang besar apa? Alimun, orang alim yang mutahattikun, yang fasik ataupun yang tidak beramal dengan ilmu dia. Fasadun kabirun, kerosakan yang besar tu apa? Orang alim tak beramal dengan ilmu dia. Antara bahaya orang alim tak beramal ilmu dia apa? Dorang ni, orang alim tak beramal ilmu ni, dorang ni kadang suka mengubah-ubah hukum. Tu antara bahaya dia. Yang boleh dia kata tak boleh, yang tak boleh kata boleh. Tu bahayalah. Jadi alim mutahatikun, alim yang tak beramal dengan ilmu dia ni, orang alim tak beramal dengan ilmu dia ni, fasadun kabirun, kerosakan yang besar dah. Tapi ada lagi besar apa? Wa akbaru minhu, dan yang terlebih besarlah daripada alim mutahatikun ni apa? Jahilun mutanassikun. Tu mutanassiku, jahil, orang jahil yang mutanassiku, ai muta'abbidun, orang jahil yang beribadat. Tu huma, bermula keduanya, alim mutahatikun, jahil mutanassikun ni, fitnatun fil alamin azimatun. Fitnatun adalah satu fitnah. Azimah tu sifat dia. Azimatun fil alamidah, orang alim yang mutahattikun, yang tidak beramal dengan ilmu dia, kan, yang mengubah-ubah hukum, kan, kata ni semua tak boleh, dia kata boleh juga, sebab dia ni orang ikutan, betul tak? Dia ni ada nama masyhur, orang kenal, ni Syekh ni, kemudian mengubah hukum, betul tak? Jadi orang yang jahil ni mana tahu, duduk taklid, ikut je lah, betul tak? Tu lagi pula, tu kita kata kalau nak beribadat tu kena ngaji. Ni ikut membabi buta tak boleh. Kemudian yang kedua, jahil mutanassikun, orang jahil yang tak tahu beribadat padahal tak tahu, tak belajar. Dua-dua ni fitnatun azimatun, adalah fitnah yang besar fil alamina, fitnah yang besar di alam. Tu liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Liman, lam tu takluk, liman ni takluk jadi sifat pada fitnah, fitnah jadi mausuf. Bihima ba takluk kepada yatamassaku belakang. Okey, tarkib macam ni. Huma fitnatun azimatun fil alamina liman yatamassaku bihima fi dinihi. Tu huma fitnatun, bermula keduanya, fitnah adalah satu fitnah yang besar fil alamina, di dalam alam. Liman yatamassaku, bagi mereka yang berpegang, bihima, pada keduanya. Keduanya apa? Alim mutahatikun, jahil mutanassikun.
Ada tak jahil yang mutanasikun, orang berpegang pada jahil mutanasikun? Ada tak? Ada. Banyak. Tu artis yang tak mengaji betul tu. Berhijrah, berapa ramai orang duk apa kata berpegang pada diorang ni, betul tak? Ikon lah kata okey, berubah pakai tudung labu, share agama, ataupun tak mengaji pun, tak mengaji betul pun. Bila Q&A sibuk nak jawab, ni hukum di sini, hukum ni, main hantam je. Tu tengoklah sekarang, malah nak sebut nama, berapa ramai orang jahil duk keluar-keluar hukum kalah mufti, betul tak? Bukan kita kata orang jahil ni tak ada orang berpegang, ada. Sebab tu Syekh ni buat ni, Syekh tu buat syair ni. Dia kata apa? Huma fitnatun fil alami azimah liman bihi ma fi dini yatamassaku. Ada artis, bukanlah kita tentu ada lah, kita banyak je lah misal, tapi kita kata artis lah antara nampak. Okey, bila dah berhijrah, ada duk cendol-cendol ni duk pergi tanya hukum dengan dia. Pergilah tanya dengan ustaz, apa ke bijak sangat tu? Apa kak, apa hukum ni? Ustazah, bukan ustazah, tak panggil ustazah. Bang, apa hukum ni ni? Tanya artis. Kalau dia mengaji betul, faham betul, tak apa. Ni baru berhijrah semalam, terus semua ingat dia dah mufti baru pula, mufti baru Selangor. Tu muskilahnya. Jadi orang jahil pun ada orang berpegang. Paling masyhur sekali kita kata artis lah, bila berhijrah sibuk nak buat Q&A bab agama kan, buat pandai, ataupun ustaz-ustaz segera belajar kat YouTube, buat konten sikit, tiba ikutlah siapa-siapa pun. Tu tanya hukum, buat pandai, buat bijak, buat hijab mu. Ulama dulu kalau ngaji tu bertahun-tahun tu, tak berani kata, orang kata tak berani nak keluar hukum sesuka hati. Tak, ulama dulu tu kalau nak keluar hukum tu ataupun nak mengajar, ulama dulu ngaji kena lama, berbelas tahun, berpuluh tahun. Kita baru 3 tahun kan, orang panggil ustaz sikit kat masjid, panggil ustaz, yang panggil camar, baru ngaji 3 tahun. Sebab famous dekat Instagram ke apa, panggil jadi camar, bagi camar dekat masjid. Merapu-rapu lah. Ada pula yang jahil berpegang yang tamassaku biha, yang tamassaku bihi, betul tak? Ada je. Ni ustaz ni. Padahal tak tahu apa, mengaji betul ke tak, berapa lama mengaji ke tak, berapa lama mengaji, kita tak tahu. Masalah dia tu ni, orang jahil yang berpegang ni, tu kata fitnah azimah, betul tak? Tu lagi pula orang alim yang apa kata mutahatikun, yang fasik, yang tak beramal dengan ilmu dia. Ada ubah-ubah hukum ni. Ni boleh sebenarnya ni. Sebab apa? Sebab habuan dunia. Ni datang. Okey. Lagi contoh apa? Okey. Ni ustaz, saya nak tanya hukum ni, tapi saya nak jawapan ni. Saya nak tanya hukum ni, saya nak jawapan ni, kan? Padahal jawapannya lain, tapi saya nak jawapannya ni. Ustaz ataupun doktor mufti kena bagi jawapan ni juga. Saya tak nak terima benda lain. Kalau tak, saya pecat jadi menteri agama. Contoh. Tu alimul mutahatikun. Sebab habuan dunia, takut hilang habuan dunia, kan? Dia terpaksa. Tu ulama maksud lah. Jadi dua ni fitnah yang besar, azimah, kan? Bagi siapa? Bagi mereka yang berpegang dengan keduanya pada perihal agama. Tu muskilah juga yang berpegang ni. Tu bahayalah. Bahaya ni sekarang kalau orang kata zaman sekarang ni orang alim yang tak beramal ilmu ni banyak mengubah-ubah hukum, banyak sangat. Lagi-lagi bahayalah yang belajar dekat internet tu, bahaya sangat lah. Jangan nak belajar berguru. Sebab apa? Sebab orang liberal pun banyak dekat ni, dekat YouTube, betul tak? Dia kata inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama inna dina indallah, di sisi Allah Ta'ala is Islam, al-Islam, orang yang berserah diri. Ikutlah kau Hindu ke apa, kalau berserah diri kepada Tuhan, maknanya kau tu sama. Sebab tu orang liberal kata apa,
kita ni agama semua sama je, tak ada macam tu. Faham? Diorang pakai Al-Quran, betul tak? Diorang pakai hadis, tapi fahaman diorang tu macam mana? Tu bahaya. Wayamba, okey. Itulah, alim mutahatikun dah fasadun kabir dah. Lagi pula jahil mutanasikun tu akbaru minhu, lagi besar. Itu satu kisah. Ni kisah berkenaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Waliullah masyhur lah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh, tahu tak Syekh Abdul Qadir Jailani? Korang tahu tak kisah seorang pemuda yang makan buah yang mana buah tu hanyut di sungai? Kan ada satu kisah buah tu hanyut di sungai. Kemudian pemuda tu ambil buah tu makan. Bila dah makan separuh, teringat, siapa tuan buah ni? Dia dah terlajak makan. Kemudian dia pun pergilah cari siapa tuan punya buah ni. Kemudian dia nampak satu pokok di satu kawasan rumah orang lah. And dia kata, ni tuan buah ni. Dia pun minta izin. Kemudian tuan rumah tu tak bagi izin. Kata, kalau kau nak, kau kena khidmat dengan aku dengan tempoh sekian-sekian. Okey, laki tu pun sebab nak perkara halal tu mengalir dalam darah dia, dia pun khidmat lah. Kemudian dah khidmat, dah selesai tempoh yang diberi. Lepas tu tuan rumah tuan buah tu pun kata, kau kena sambung lagi khidmat. Laki tu pun sambung lah. Kalau kita dah mengamuk, lebih pula kan, aku dah tolong tu kira baik, syukur lah tu. Kau nak lebih-lebih pula. Tapi dia tak, dia terus berkhidmat. Kemudian bila dah selesai, dia kata, kau tak boleh, aku masih tak halalkan lagi, kau kena kahwin dengan anak aku. Anak aku ni seorang yang buta, yang pekak, yang bisu, yang lumpuh, macam tu. Kemudian dia kata, tak apalah, sebab nak halalkan separuh apple tu saja. Kita makan biskut kawan dah berapa banyak dah. Lagi asrama berbalang-balang, nampak budak-budak kecil bawa balik asrama, kau sini kau kau bawa apa? Maggi Maggi tak boleh. Kau tengok buat apa? Biskut ambil cismo je, yang biskut mayat tu dia biarkan ni. Milih. Jadi disebabkan nak halalkan separuh apple tu, dia sanggup berkhidmat lama. Kemudian bernikah pula dengan anak tuan punya buah tu. Bila menikah, dia dah tahu kan kisah tu kan. Bila dia masuk bilik, dia tengok anak dia tu tak kudung kan, tak lumpuh, tak buta, tak bisu, boleh bercakap, boleh mendengar. Lepas tu takutlah dia lari keluar. Dia kata, siapa dalam bilik tu? Kau nak kahwin kan? Dia tak tengok, orang-orang tak tengok kan, dia kahwin je lah, ikutlah. Dia tengok pelik, tak kena dengan sifat yang bapak mentua dia kata. Kau dia kata, itulah isteri kau kan? Isteri kau tu tak pernah mendengar maksiat, melihat maksiat, tidak pernah berjalan kepada tempat maksiat. Itulah. Kemudian dikatakan kedua orang itu adalah ibu dan ayah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tu bapak dia jaga betul. Ibu dia solehah begitu. Tu kita nak anak hebat ni, kena kahwin dengan orang solehah. Yang muslimat kena kahwin dengan orang soleh. Siapa soleh sini, angkat tangan sikit. Nak tengok jodoh. Siapa soleh, angkat tangan sikit. Boleh lah. Tu paling belakang sikit, siapa soleh. Mio nak. Tu guru kami kata, nak kahwin bukan galakkan kau kahwin, nanti kahwin, jangan kahwin. Aku 27 tak kahwin lagi. Nak kahwin, cari bini yang pandai, cari lelaki yang pandai, supaya anak kita pun insya-Allah cerdik juga. Tu. Sebab tu kalau anak cikgu, anak lecturer, kalau anak cikgu, anak lecturer tu cerdik betul tak? Tu. Tapi jangan cakap anak kerani tak cerdik, tak. Kalau anak lecturer, anak doktor ke apa, tapi kat sekolah tak belajar, sama je, bodoh gitu juga. Tu. Jadi kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ni kita nak bahas berkenaan jahilun mutanasikun ni. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani sedang beribadat. Tengah-tengah beribadat, tiba-tiba muncul satu asap. Kemudian asap tu berbentuk satu bentuk lah. Kemudian asap tu berkata,
kata apa? Kira macam ni lah. Kata, okey, engkau dah lepas, kau dah tak perlu sembahyang dah, kau dah tak perlu ibadat dah, sebab kau dah lepas dah. Kira macam kau dah, maksud dia kira kau dah lepas level lah. Tak perlu sembahyang, tak perlu ibadat, kan? Tak perlu semua. Kemudian ada aku tulis lah. Kemudian cakap, sekarang aku halalkan semua perkara yang haram. Asap tu cakap apa? Sekarang aku halalkan semua perkara yang haram bagi engkau. Sebab apa? Sebab kau dah sampai level lah, dah gempak habis dah, tak perlu dah semayang-semayang ni, tak payah. Nak minum arak, ikut teguk lah berapa kali pun, tak kisah. Nampak babi kau makan je tepi tu, contoh. Macam tu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani kata apa? Dia kata, hey, pergilah kau wahai Musa Allah. Dia dapat tahu. Dia kata, pergilah kau wahai Musa Allah. Kemudian yang Asap tu kata apa? Dia kata, kau selamat, berjaya, kau berjaya selamat. Padahal tadi aku dah sesatkan beribu-ribu orang. Dia kata, kan? Dia kata, kau dah berjaya selamat, padahal tadi aku dah sesatkan beribu orang, kan? Jadi anak murid Syekh Abdul Qadir Jalani tanyalah, macam mana tuan tahu yang tu bukan orang kata Tuhan yang betul ke apa? Macam mana? Kemudian dia katalah, Syekh Abdul Qadir Jalani kata apa? Aku tahu bahawasanya itu syaitan. Sebab apa? Sebab dia ni menyerupai sesuatu, menyerupai asap. Sedangkan di dalam firman Allah Ta'ala kata apa? Laisa kamislihi syai'un. Tu. Kemudian dia kata pula, kemudian dalil yang kedua aku tahu bahawa dia ni bukan Tuhan apa? Dia ni menghalalkan perkara yang haram. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berfirman apa? Innallaha ya'murukum Innallaha la ya'murukum bil fahsya. Betul? Tu. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kamu dengan benda-benda fahsyak. Tu tiba-tiba dah halalkan perkara yang haram. Jadi selamatnya Syekh Abdul Qadir Jalani sebab apa? Sebab ilmu. Tu. Kemudian syaitan tadi kata apa? Aku dah berjaya sesatkan beribu orang. Tak berjaya, orang tu sesat dengan sebab apa? Sebab tu tak ada ilmu. Beribadat, ibadat la ilaha illallah, la ilaha illallah, semangat. Tiba datang asap. Ana rabbul izzah, akulah Tuhan. Sekarang kau tak payah semayang, kau paling tinggi makam kau atas muka bumi ni, tak perlu semayang. Tu banyak. Lagi-lagi orang yang duk amal-amal tarikat tak betul tu, banyak. Jangan kita kata tarikat selamat, tak. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Nak cari guru mursyid, nak cari guru yang betul tu susah, seperti mencari belerang yang merah. Belerang merah hampir-hampir tak ada, susah. Ada tapi susah. Jadi bila berguru dengan salah orang, guru pun tak betul, anak murid pun lagi tak betul. Betul tak? Azwan Ali kata apa? 2 kali 5, 5 kali apa? Tak boleh sambung, bahaya. Tu 2 kali 5, 5 kali tu. Jadi bila beramal, kita tak kata tarikat tu salah, tak. Tapi tengok guru dia, cara amalan dia, sanad dia betul ke tak. Sebab tu nak beramal dengan tarikat, kena tengok guru tu. Nak pilih guru sebelum nak berguru tu, kena tengok betul-betul, kan? Sebab tu guru kami kata apa? Kalau kau nak cari guru tarikat, banyakkan selawat, banyakkan istighfar tu. Istighfar, selawat, supaya Allah Ta'ala tunjuk guru yang benar. Kadang ada guru tapi tak benar, mengaku aku guru mursyid tapi mengerjakan maksiat. Bila macam tu, kadang anak murid ni ada yang taksub. Dia kata betul. Tu tak boleh. Nabi pun tak kerjakan maksiat, betul tak? Tu bahaya. Bila dah berguru, kita, sebab tu susah. Kita nak berguru, okey, sampai satu hari kita nak berguru, nak fokus pada ibadat, nak bertarikat, boleh. Tapi banyakkan selawat, banyakkan istighfar, minta petunjuk pada Tuhan. Allah Ta'ala tunjuk yang betul, yang Allah Ta'ala redha dunia akhirat. Doalah, ya Allah Ta'ala tunjukkan aku guru yang mursyid yang boleh membawa aku pada makrifatmu,
Yang guru mana, yang mana guru tu yang kau redha dunia akhirat, yang benar di jalanmu. Doa itu. Doa. Ni berguru salah kan. Antara guru kami kata nak cari guru mursyid ni kena cari yang alim, orang yang alim, yang belajar. Kadang ada je yang tak belajar tapi jadi guru mursyid, jadi guru. Kita pun tak tahulah asal-usul dia macam mana kan. Tapi banyak, tak dinafikan, banyak yang tersimpang, banyak. Bila macam tu, bila guru okey, zikir, kalau kau cukup zikir 100,000 la ilaha illallah, maka kau tak payah dah solat, tak payah. Kita dah sampai makam, kita ada syurga dah. Ada je ahli tarikat tak semayang. Kenapa tak semayang? Kita orang dah sampai dah tu. Kita orang zikir tu dah semayang. Tu. Kita yang bodoh ni, yang tak belajar ni, ikut je lah. Betul, guru kami kata, guru kami. Tu. Sebab tu nak menceburi dalam dunia tarikat ni, satu, kena kukuhkan dulu tauhid. Kemudian yang kedua, kena kukuhkan fiqh tu sendiri. Tu. Jadi tak nanti mimpi-mimpi, okey, beramal lah. Kita beramal la ilaha illallah lah, ataupun beramal sendiri, taklah ambil tarikat apa, beramal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada cahaya datang depan kita, terang putih kan. Lepas tu dia kata, akulah Tuhan engkau. Ataupun kita mimpi nampak dekat atas, aku kata atas mimbar atau singgasana yang tinggi, dia kata, zikri, akulah Tuhan engkau, jadi aku halalkan apa yang haram bagi kau. Zikir happy ya. Faham tak? Satu, kalau orang beramal tarikat ni, bila dapat benda-benda macam tu, dia jadi happy tau. Seronok kau berzikir, tiba-tiba ada cahaya datang apa semua. Guru kami kata benda macam tu tak payahlah pegang. Sebab apa? Sebab syaitan datang nak kacau. Sebab kau nak buat benda baik ni, kau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kau baca Quran, amalan hari-hari kau beramal, buat amalan hari, baca Quran. Kemudian Allah Ta'ala bagi, orang kata, petunjuk kan. Bila kita amal, dia syaitan akan ganggu. Syaitan takkan biarkan, budak ni kuat betul amal, aku tak nak ganggu. Tak. Syaitan dah janji Tuhan dah, dia nak sesatkan anak Adam, betul tak? Benda-benda macam ni lagi lah dia masuk. Dia akan berbentuk macam-macam bentuk kan, datang. Akulah Tuhan. Tak payah semayang, tak payah. Kau dah sampai makam, kau zikir je cukup. Tu bahaya. Jadi kisah ni itulah, Syekh Abdul Qadir Jailani selamat dengan sebab apa? Sebab ada ilmu. Yang Abid tu tak selamat sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Tu. Habis pukul apa dah? 10.46 sikit. Wayanwiya ataf pada ayanwiya yang awal tadi, muka sebelah tu, muka surat sebelah tu. Wayan bagi ayanwiya bihi, dengannya talabil ilmi asyukra, dan sepatutnya berniatlah ia muta'allim tu dengan talabil ilmi tu ni apa? Asyukra, akan syukur. Ini ada satu hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Itu Nabi kata apa? Man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut akan ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, daripada barang yang dikehendak dengannya, dengan ilmu tu wajhullah, dikehendak akan wajhullah, bihi bi ilmi situ kan. Sepatutnya menuntut ilmu ni menghendaki apa? Menghendakkan redha Allah Ta'ala. Sepatutnya dia perlu kehendak kepada redha Allah Ta'ala. Tapi la yata'allamuhu, tidak belajarlah ia man tu akan ilmu, illa liyusiba, melainkan bagi mengenai atau mendapatkan bihi, dengan ilmu tu, aradan minad dunya, ganjaran daripada dunia. Lam yajid,
Nescaya, jawab bagi man situ, nescaya tidak mendapatilah ia urfal jannati. Urfa ke apa Ya, aku tengok hadis dia. Ada. Aradan minad dunya arfal jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Nabi sabda apa? Orang belajar, barang siapa yang belajar satu ilmu daripada perkara yang bertara yang dikehendaki dengan ilmu tu wajhullah, tapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya. Dia ni tak belajar melainkan dia ni nak kepada ganjaran dunia. Lam yajid, nescaya tidak dapatlah oleh ia man situ arfa itulah arfa arfal jannati, nescaya tidak mendapat ia apa? Dapat akan cium bau syurga yaumal qiyamah, pada hari kiamat tu. Ya, peganglah hadis tu betul-betul. Orang yang belajar satu ilmu kan, kemudian dia belajar bukan nak wajhullah atau apa, tapi dia belajar tu nakkan liyusiba bihi arada minad dunya, nak ganjaran daripada dunia, ganjaran dunia. Nescaya Nabi kata apa? Nescaya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, nescaya dia ni tak dapat cium bau syurga pada hari kiamat. Tu bahayalah. Nauzubillah min zalik. Jadi kita perbetulkanlah niat kita kan, perbetulkan niat, tajrid niat. Sebab apa aku belajar? Betul. Kalau kita belajar sebab fardu ain, fardu ain ni sekadar yang kita kata ilmu hal tu lah, ilmu tauhid, ilmu fiqh kan, yang ilmu fiqh yang akan kita hadapi hari-hari, solat kan, semua tu lah, puasa. Jadi itu dah wajib dah. Jadi ilmu lain yang kita belajar, ilmu mantik, ilmu usul fiqh, itu bukan wajib pun, betul tak? Ilmu mantik, ilmu usul fiqh, apa semua tu, ilmu faraid, semua tu tak wajib pun. Tapi apa tujuan, apa niat kita? Niat kita belajar benda-benda tu untuk apa? Yang pastinya Imam Zaini juga kata apa? Sepatutnya kita orang belajar ni kena niat satu redha Allah Ta'ala kan? Syekh Bahaudin anak Syabandi dia ajar satu wirid, bukan satu wirid lah, satu kalimat ni. Kalau nak mula zikir biasa dia akan sebutlah perkara ni, akan sebutlah perkataan ni. Kata apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ayat dia pendek je, tapi kalau kita pandang kepada makna dia, orang kata memang terasa lah. Kita kata ilahi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, anta maqsudi, engkau yang aku maksud kan, Tuhanku, engkau yang aku maksud, wa ridhaka matlubi, dan redha engkau yang aku tuntut. Atau kita kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita nak redha kan, kita buat satu kan, kita nak cuba ikhlas, kita baca apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ulang je benda tu, ulang, pandang pada makna dia, pendek je, tapi kita pandang pada makna ilahi, wahai Tuhanku, engkau yang aku maksud, redha engkau yang aku tuntut. Pandang tu kan. Bila kita nak riak sikit, baca ni, la haula wala quwwata illa billah,
La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya bagi aku melainkan daripada-Mu ya Allah. Tak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Kan? Kau mengajar, orang faham bukan sebab kau, tapi sebab Allah. Kan? Kita belajar, kita faham bukan sebab kita, tapi sebab Allah bagi faham. Kita kerja, kita kaya, bukan kaya sebab kita, tapi sebab Allah. Allah yang bagi. Kan? Kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan, kita tak dapat bekerja, betul? Allah Ta'ala tak bagi semangat, kita tak dapat hadir ngaji, betul tak? Allah Ta'ala tak bagi kita pandai, kan? Contohlah kita lahir 3 suku, macam mana nak ngaji? Jadi tak ada kehebatan pada kita, kan? Aku lebih, engkau kurang. Tak ada. Tak ada. Akulah paling hebat, akulah ni paling betul sekali. Tak. Semuanya Allah Ta'ala bagi. Pandang tu je. Kita tak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dapat bernafas ni pun Allah Ta'ala bagi, betul tak? Dapat rasa nak datang kelas tu. Kadang kita dah tahu dah, sekejap lagi panas lah, malasnya aku, betul tak? Jauh lah malasnya aku. Tapi kita tergerak juga. Allah Ta'ala bagi kekuatan juga boleh datang kelas, kan? Semua Allah Ta'ala bagi, betul tak? Ramai je yang dekat Mesir ni, tapi kenapa yang datang mengaji berapa orang je? Betul tak? Tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang gerakkan. Sebab tu kita kata kalau kita berjaya hebat macam mana pun, tak ada kita tu tak ada. Faham tak? Kita tu tak ada. Sebab apa? Sebab semua tu Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i Muhammad. Allahumma ahina bi iman wa misna bi iman wa shuna bi iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tabatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina al hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدلله رب العالمين. Exam minggu depan tak ada kelahan raya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi hari apa? Rabu, Khamis. Khamis. 2 minggu lagi, minggu depan cuti raya. Betul tak? Raya Rabu tak? Rabu, Khamis. Minggu depannya lagi kitab pendoman.